Okey, sekiranya atlet mengalami kecederaan, okey, prosedur yang boleh kita lakukan adalah toe taps. Okey, toe taps. T yang pertama bermaksud kepada talk. Okey, mangsa hendaklah ditanya untuk kita menentukan kecederaan yang dialami. Antara soalan yang kita boleh tanya adalah bagaimana kecederaan boleh berlaku? Tadi saya berlanggar dengan lawan tadi. Okey, kita juga boleh menanyakan soalan, anda mengalami kesakitan di bahagian mana? Dekat sini lah, dekat saya punya ankle. Sakit. Okey, talk ni penting bagi kita mengetahui bagaimanakah kecederaan tersebut boleh berlaku. Okey, seterusnya apabila kita telah bertanya kepada mangsa, okey, kita boleh lakukan observe, iaitu pemerhatian ke bahagian yang mengalami kecederaan. Contohnya tadi mangsa menyatakan bahawa dia mengalami kesakitan di bahagian buku lali. Ya, boleh. Okey, kita boleh perhatikan tanda-tanda kecederaan seperti berlakunya bengkak, kemerahan dan apa-apa tanda yang abnormal daripada yang sepatutnya. Okey, itu untuk observe. Seterusnya adalah touch, iaitu sentuh. Okey, kita perlu menyentuh bahagian yang cedera untuk kita menilai sejauh manakah tahap kesakitan dan kecederaan yang mangsa alami. Okey, sebelum kita menyentuh, pastikan kita membagi tahu kepada mangsa supaya mangsa tidak terkejut. Okey, boleh saya sentuh bahagian yang cedera? Boleh. Okey, kita sentuh secara perlahan-lahan. Aduh. Okey, itu untuk touch. Okey, prosedur yang seterusnya adalah active movement, iaitu kita mengarahkan mangsa untuk dia gerakkan bahagian yang tercedera. Okey, tujuannya adalah untuk kita menilai tahap kesakitan dan kecederaan yang mangsa alami. Okey, kita akan minta mangsa untuk menggerakkan bahagian yang cedera secara sendiri. Okey, cuba gerakkan. Sakit. Duduk. Tak boleh. Itu bu. Duduk sakit. Okey, itu active movement. Maksudnya mangsa sendiri yang menggerakkan. Okey, seterusnya adalah passive movement. Okey, passive movement ni kita mengarahkan mangsa, tetapi mangsa tidak boleh melakukan pergerakan pada bahagian yang cedera secara sendiri. Okey, coba gerakkan ini secara. Okey, tidak boleh. Maksudnya mangsa mengalami kecederaan. Itu untuk passive movement. Okey, untuk skill test, kita akan minta mangsa untuk melakukan beberapa kemahiran, contohnya seperti berjalan, berdiri ataupun melompat untuk kita nilai tahap kecederaan yang mangsa alami. Okey, boleh try berdiri? Okey, boleh? Boleh. Okey. Sekiranya mangsa tidak boleh berdiri, mangsa perlu diberhentikan daripada permainan dan perlu menerima rawatan yang selanjutnya. Tetapi sekiranya mangsa boleh melakukan kemahiran yang kita arahkan, mangsa boleh diberi kebenaran untuk meneruskan permainan. Okey, itu sahaja untuk prosedur toe tap. Sakit. Okey, sekiranya berlaku kecederaan pada atlet, prosedur yang kita boleh lakukan adalah rise. Okey, prosedur yang pertama adalah rest, iaitu rehat. Okey, kita perlu merehatkan mangsa daripada melakukan sebarang pergerakan. Okey, tujuannya adalah untuk mengurangkan kesakitan yang mangsa alami. Okey, sekiranya berlaku kecederaan, arahkan mangsa kekal dalam kedudukan berlakunya kecederaan dan posisikan mangsa pada keadaan yang selesa. Okey, itu adalah untuk rest. Okey, seterusnya kita buka apa-apa seperti kasut
yang boleh mengganggu pada bahagian yang tercedera. Buka kasut. Okey, itu adalah untuk rest. Okey, seterusnya adalah eye. Eye adalah untuk ice. Okey, kita akan menggunakan ice. Kita akan letakkan ice pada bahagian yang tercedera. Contohnya, Kai mengalami kecederaan di buku lali. Okey, kita akan letakkan ice. Tujuannya adalah untuk kita mengurangkan rasa kesakitan yang dialami pada bahagian yang tercedera. Kerana ice dapat mengejutkan salur darah. Okey, kita akan letakkan ice dalam tempoh masa 10 hingga 15 minit. Dan jangan lebih daripada tempoh masa tersebut. Kerana tempoh meletakkan ais yang lama akan menyebabkan salur darah menjadi kecil yang boleh menyebabkan peredaran darah tersumbat. Okey, itu untuk ais. Okey, seterusnya adalah C, iaitu compression. Okey, kita akan melakukan balutan pada bahagian yang tercedera. Okey, kita membalut ni adalah untuk kita kurangkan kebengkakan yang secara langsung dapat mengurangkan rasa kesakitan yang mangsa alami. Okey, kita akan melakukan balutan dengan menggunakan bandage. Okey, balutan kita akan lakukan pada bahagian yang tercedera. Kemudian kita silangkan ke tapak kaki membentuk bentuk X. Okey, semasa melakukan balutan, pastikan balutan tidak terlalu ketat kerana balutan yang ketat boleh menyebabkan salur darah yang tersumbat dan mengganggu proses penyembuhan. Pastikan balutan adalah kemas. Kemudian kita pinkan lebih kemas. Seterusnya adalah elevation, yaitu kita meninggikan anggota badan yang tercedera daripada paras jantung. Okey, kita boleh menggunakan apa-apa objek untuk kita letakkan anggota yang tercedera. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kesakitan dan bengkak yang mangsa alami. Okey, kita kekal melakukan elevation sehingga bantuan paramedik tiba. Okey, itu sahaja untuk prosedur RICE. Okey, seterusnya adalah rawatan apabila pemain terjatuh dan menyebabkan dia luka yang disebabkan tergeser di permukaan tanah ataupun permukaan yang berbatu. Okey, pertama sekali kita lakukan adalah kita bersihkan bahagian yang luka menggunakan air yang bersih. Okey, kita akan cuci luka. Okey, apabila bersih, kita lap menggunakan kain ataupun kapas yang bersih. Okey, apabila kita telah mengeringkan, seterusnya kita akan melakukan balutan. Okey, kita akan meletakkan pembebat, perifin ataupun ubat kuning pada bahagian yang terluka. Contohnya kita guna pembebat. Okey, kita tempelkan pada bahagian yang luka. Kemudian kita lakukan balutan. Okey, kita boleh minta mangsa untuk memegang pembebat sementara kita menyediakan bandage. Okey, kemudian kita melakukan balutan daripada bahagian proximal ke distal. Kita lakukan balutan. Okey, pastikan balutan yang dilakukan tidak terlalu ketat. Tujuannya untuk mengelakkan peredaran darah tersumbat.
yang akan menyebabkan keadaan yang lebih teruk pada bahagian yang tercedera. Kita lakukan balutan dengan kemas. Balutan yang seterusnya kita lakukan berjarak 2/3 daripada balutan yang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberi balutan yang sama rata terhadap bahagian yang tercedera. Okey, seterusnya kita pinkan bandage untuk lebih kemas. Okey, itu adalah teknik balutan sekiranya mangsa mengalami luka yang berdarah. Seterusnya adalah rawatan sekiranya mangsa mungkin mangsa terjatuh dan terluka di tangan. Okey, rawatan yang kita boleh lakukan adalah kita melakukan balutan. Okey, pertama sekali kita pastikan tangan kita sebagai pembantu mula ni bersih. Okey, seterusnya kita akan membersihkan luka menggunakan air. Okey, kita akan cuci. Okey, tujuannya adalah untuk kita hilangkan benda asing seperti batu, tanah yang melekat pada luka. Okey, setelah kita menyiram, membersihkan, kita lap menggunakan kain atau kapas yang kering. Okey, apabila kering, kita akan letakkan ubat, sama ada ubat kuning, antiseptik atau pembebat pada tapak tangan mangsa. Okey, kemudian kita lakukan balutan menggunakan kain andu. Okey. Okey, seterusnya adalah kecederaan di bahagian kepala yang mangsa alami ketika bermain, mungkin disebabkan hentakan ataupun mangsa terhantuk di tiang gol. Okey, pertama sekali kita bersihkan luka pada bahagian kepala menggunakan air. Pastikan tangan kita bersih daripada sebarang kekotoran. Okey, setelah kita membersihkan, kita keringkan menggunakan kapas atau apa-apa kain yang bersih. Seterusnya kita letak pembebat pada bahagian luka yang berdarah. Boleh tahan? Okey, untuk membalut kita menggunakan andu. Pertama sekali kita lipatkan bahagian sisi andu sebanyak sekali. Alright, kemudian kita lakukan balutan. Okey, kita minta mangsa untuk tolong pegangkan. Okey, bahagian sisi kita akan bawa ke belakang. Kemudian kita silangkan di belakang, kita bawa semula ke hadapan. Okey, di hadapan ni kita akan buat ikatan buku sila. Kanan kiri, kiri atas kanan. Okey, kemudian lebihan ikatan kita akan kemaskan. Kita masukkan ke dalam lipatan. Seterusnya pada bahagian belakang kita kemaskan, kemudian kita masukkan supaya balutan kemas. Okey, itu untuk balutan kepala yang terluka.